Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Ustazah doakan semua anak-anak murid Ustazah berada dalam keadaan sihat walafiat. Duduk di rumah, jangan ke mana-mana, stay safe at home, jaga kebersihan diri kita. InsyaAllah, pada hari ini Ustazah akan sama-sama berkongsi dengan semua anak murid Ustazah tajuk pembelajaran pendidikan Islam kita pada hari ini, iaitu tajuk nifak bidang akidah. Tajuk nifak bidang akidah. Pertama ialah tentang pengertian. Pengertian. Yang pertama ialah tentang pengertian. Yang kedua tentang dalil, hukum dan juga apa jenis nifak. Jom kita sama-sama mulakan. Baik. Apakah pengertian nifak? Apakah maksud nifak ni? Semua tertanya-tanya. Nifak ni apa ni Ustazah? Baik, nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Sama-sama ikut Ustazah. Nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini orang yang munafik tu, nifak ialah nifak ini ialah perbuatannya. Dan orang yang bersifat dengan nifak ni kita panggil sebagai orang yang munafik. Jadi orang yang munafik ni kita nak kenal dia berperwatakan seperti macam kita, orang beriman, orang yang solat, orang yang berpuasa, orang yang mengajar Al-Quran, tapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak pun menyembah Allah Ta'ala, tidak buat pun semua tu bila di belakang manusia yang lain. Baik, Ustazah nak bagi satu contoh. Di zaman Rasulullah ada seorang manusia yang bernama Abdullah bin Ubay. Siapa dia Abdullah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay ni adalah ketua orang munafik. Sebenarnya orang munafik ni dah ada pada zaman Rasulullah, iaitu Abdullah bin Ubay. Baik, Abdullah bin Ubay ni dia tidak seperti orang-orang musyrikin yang lain yang menentang agama Islam. Dia memperlihatkan dirinya seolah-olah tidak menentang dakwah Rasulullah. Dia buat apa yang dia buat? Dia berpura-pura memeluk agama Islam dengan niat dia untuk menghancurkan atau melaga-lagakan Rasulullah dengan pihak musyrikin. Jadi dia peluk agama Islam, dia solat, bila dengan Nabi dia solat macam biasa, dia ikut ajaran Islam. Tapi bila sampai ke kaum musyrikin, kaum munafikin dia akan sebarkan tentang keburukan Islam, tentang keburukan Rasulullah, keburukan Islam dan sebagainya. Itulah salah satu Ustazah nak bagi gambaran tentang orang yang munafik, orang yang bersifat dengan nifak ataupun kita panggil sebagai orang munafik. Baik, itu pengertiannya secara ringkas. Mari kita lihat pula apakah dalil Al-Quran tentang nifak. Apakah dalil dari Al-Quran tentang nifak? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Seterusnya, jom kita sama-sama lihat pula apakah dalil hadis tentang nifak. Hadis ni bermaksud daripada Nabi Muhammad, kata-kata daripada Nabi Muhammad.
Al-Quran maksudnya kalamullah. Apa yang Allah dah nukilkan, dah tuliskan dalam Al-Quran, dah perintahkan, dah bagi tahu dalam Al-Quran. Yang hadis ni pula ialah daripada kalam Nabi Muhammad. Jom kita sama-sama tengok dan baca ikut Ustazah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Bila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila dia diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Seterusnya, nifak. Berapakah jenis nifak? Nifak terbahagi kepada 2 jenis, iaitu nifak i'tiqad dan juga nifak amalan. Baik, jom kita sama-sama baca apa maksud nifak i'tiqad. Apa yang dikatakan dengan nifak i'tiqad? Nifak i'tiqad ni dengan kata lain, kita boleh nampak dengan jelas perbuatan nifak dari segi ketauhidannya, dari segi pegangannya pada diri seseorang. Dengan jelasnya kita tahu bahawa dia memang seorang yang munafik. Okey. Apa maksud di situ? Tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Dengannya maksudnya dengan Allah dan juga dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala nifak amalan pula ialah, contoh-contohnya nifak amalan ni bolehlah kita katakan sebagai nifak yang kita tak nampak, tapi nifak yang bukan terang-terangan. Tetapi andai kata kalau kita sentiasa melazimi amalan-amalan dan perbuatan ini, akhirnya kita boleh jadi kepada nifak. Akhirnya kita boleh jadi seorang munafik yang secara terang-terangan sekiranya kita sentiasa melakukannya. Yang pertama, berdusta, berbohong, cakap bohong. Okey, yang kedua, mungkir janji. Yang ketiga, khianati amanah. Apakah faktor yang mendorong manusia kepada nifak? Atau maksud lainnya, apakah punca-punca yang boleh menjadikan seseorang itu orang yang munafik? Kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Apa yang dimaksudkan dekat situ? Ialah kita jadi orang yang lemah iman kerana kita sering lupa, lalai dengan perintah Allah Ta'ala. Contohnya, kita tak solat, kita kurangnya berzikir dan membaca Al-Quran. Bila kita tak solat, kita tak jumpa Allah Ta'ala dalam solat kita. Kita tak ingat Allah. Baca Al-Quran dan juga dengan zikir. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Apa maksudnya di situ? Kita tidak amanah. Bila kita tidak amanah, senang kita nak buat perkara-perkara yang tak baik. Contoh dia, kita diberikan satu amanah. Contoh dia, mak kita bagi kita duit. Duit tu kita kena beri pada cikgu kelas untuk bayar duit yuran atau duit buku. Tapi apa yang kita buat dengan duit tu, kita tak bagi kepada cikgu kita. Tapi kita gunakan duit tu untuk beli barang mainan atau belanja kawan-kawan yang lain. Kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Apa maksudnya di situ?
Kita menjadi orang yang tidak bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Allah dah bagi kita nikmat udara, nikmat rezeki, nikmat kesihatan yang baik, nikmat ada tempat tinggal, nikmat ada ibu dan ayah, nikmat ada kawan-kawan yang baik, ada kawan-kawan yang ramai. Tapi kita sentiasa merungut, sentiasa merasa tak puas hati dengan apa yang Allah telah kurniakan. Dan yang terakhir ialah haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Apa maksudnya di situ? Kita terlalu tamak dengan apa yang kita ada. Ada barang yang mahal. Kita dah ada jam tangan yang mahal. Kita ada beg yang mahal. Yang lebih daripada kawan-kawan yang lain. Tetapi kita masih lagi berbuat kejahatan. Apa contoh kejahatan tu? Contohnya kita sombong dengan kawan kita bandingkan, kita rendah-rendahkan kawan kita dan macam-macam perkara yang tak baik yang seolah-olah kita melakukan kezaliman kepada orang yang lain sehingga orang lain rasa sakit hati, rasa terasa hati dan sebagainya. Perkara ini kita kena hati-hati sebab kalau sekiranya sentiasa kita lakukan, ianya perlahan-lahan boleh menjadikan kita akhirnya menjadi orang yang munafik. Baik, seterusnya, mari kita lihat pula apakah perkara yang menyebabkan nifak. Baik, yang seterusnya, apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianati. Apa maksudnya di sini? Apabila dia bercakap, dia berbohong. Dia tak bercakap benda yang benar. Dia sembunyikan benda yang sepatutnya dia kena cakap benar. Dia bercakap bohong lah. Dia tak bercakap benda benar. Okey, seterusnya dia janji dengan kawan dia, dia tak tunaikan janji dia. Dia memang sengaja tak nak tunaikan janji. Okey, itu pun perkara yang tak baik dan tak boleh kita lakukan. Dan seterusnya, bila kita diberi satu amanah, kita tak laksanakan amanah kita. Contohnya, kita dalam kelas, guru kelas amanahkan kita untuk jaga kelas. Tapi kita sebagai ketua kelas pun sama-sama main dengan kawan kita. Jadi kita dah tak dengar, kita dah tak jalankan amanah kita. Jadi kita kena hati-hati dan perbaiki amalan-amalan 3 yang di atas ni supaya kita tak terdorong untuk menjadi akhirnya orang yang bersifat dengan nifak. Baik, sekarang jom sama-sama kita asah minda kita. Okey, jom. Baik, mari kita lengkapkan infografik pada gambar pokok di bawah ni tentang isi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mari kita lengkapkan infografik pada gambar pokok di bawah tentang isi pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama tentang pengertian. Okey, tuliskan apa pengertiannya. Okey. Yang kedua, tentang apa? Tentang dalil. Dalil daripada Al-Quran dan juga dalil pada As-Sunnah. Okey, ada 2. Okey, seterusnya tentang hukum. Hukum apa? Hukum nifak. Tuliskan di sini. Okey, seterusnya. Okey, yang keempat ialah tentang jenis nifak. Jenis. Okey, tuliskan ada 2 jenis nifak berserta dengan maksudnya. Okay, 1 dan 2. Dan yang terakhir tentang faktor dan sebab. Tuliskan faktor dan sebabnya.
Dan yang terakhir, sebelum Ustazah tamatkan video pengajaran dan pembelajaran dari rumah secara online ini, Ustazah nak minta semua anak murid Ustazah untuk hasilkan satu bahan infografik dalam bentuk gambar mengikut kreativiti kamu sendiri tentang isi pembelajaran kita pada hari ini, tajuk nifaq. Baik, hantarkan semua hasil kerja kamu tu kepada guru mata pelajaran pendidikan Islam masing-masing. Hantarkan gambar. Baik, infografik tu macam mana nak buat? Kamu sama ada boleh lukis dalam satu kertas, dalam buku buku tulis kamu, atau hasilkan satu bahan dalam bentuk infografik, kemudian tuliskan apa tajuk-tajuk yang kita dah belajar hari ini, ambil gambar, kemudian hantarkan pada guru mata pelajaran pendidikan Islam kelas kamu. Ustazah rasa itu saja daripada Ustazah pada hari ini. Ustazah harap video pengajaran Ustazah pada hari ini memberi kemanfaatan, memberi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk awak semua, untuk awak aplikasikan dalam kehidupan seharian supaya awak menjadi seorang murid yang baik, yang soleh dan solehah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum dari Ustazah, dan pesanan Ustazah untuk semua anak murid, jaga diri kamu, jangan ke mana-mana, duduk di rumah, jaga kebersihan diri kamu. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.